Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Hari ini kita akan mempelajari tajuk yang pertama iaitu mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengaturcaraan, dan yang kedua menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu dalam perisian pengaturcaraan. Dalam tajuk ini, cikgu akan menerangkan aplikasi pengaturcaraan Scratch. Aplikasi ini mesra pengguna dan mudah diperolehi daripada sumber terbuka iaitu dari laman sesawang. Apakah yang dimaksudkan dengan Scratch? Scratch ialah aplikasi pengaturcaraan untuk membina satu program seperti animasi, permainan dan simulasi. Mari kita mengenali fitur yang terdapat pada Scratch. Ini ialah paparan pada Scratch. Fitur-fitur antarmuka pada perisian Scratch ialah bar menu, play stop button, cursor tools, tabs, block palette, script area, stage dan sprite list. Mari kita kenali fungsi-fungsi sebahagian daripada fitur-fitur pada Scratch. Mari kita kenali fungsi-fungsi sebahagian daripada fitur yang penting berserta dengan fungsinya. Yang pertama ialah bar menu. Terdapat 4 menu pada bar menu ini. Ia digunakan untuk pelbagai operasi seperti membuka dan menyimpan fail. Seterusnya yang kedua ialah sprite. Ia merupakan imej grafik yang digunakan sebagai objek dan melakukan arahan seperti yang diatur cara. Ia juga dikenali sebagai peperi. Terdapat banyak jenis pilihan peperi dalam atur cara Scratch ini. Yang ketiga pula ialah play or stop. Ikon bendera flag ini diklik untuk memulakan pergerakan objek yang telah dirancang, yang telah dibuat atur cara. Manakala ikon oktagon merah pula diklik untuk memberhentikan pergerakan objek. Seterusnya yang keempat ialah cursor tools. Ia mengandungi beberapa pilihan untuk menduplikasi, menghapuskan, membesarkan dan mengecilkan sprite serta memberikan bantuan kepada pengguna. Jika kamu ada masalah, kamu boleh menekan button yang ada simbol tanda soal di situ. Yang kelima ialah tabs. Ia mempunyai menu scripts, costumes dan sounds untuk merancang pergerakan objek, memaparkan costumes dan memasukkan unsur bunyi. Terdapat banyak pilihan costume, sounds dalam library pada pengaturcaraan Scratch ini. Kamu boleh membuat pilihan yang pelbagai daripadanya nanti. Yang keenam ialah blocks palette. Ia mengandungi 10 menu yang boleh digunakan untuk memberikan arahan kepada objek yang dipilih untuk menjalankan tugas yang dikehendaki. Seterusnya yang ketujuh ialah stage. Ia berfungsi sebagai pentas untuk sprite bergerak dan berinteraksi. Yang ke-8 ialah sprite list. Ia memaparkan sprite yang digunakan dalam projek. Kamu boleh menambah beberapa sprite dalam projek kamu nanti. Dan yang terakhir sekali ialah scripts area. Ia menempatkan blok atur cara dalam blocks palettes bagi membentuk atur cara yang dikehendaki. Selepas kita mengenali fungsi penting pada fitur-fitur antarmuka Scratch itu tadi, jom kita mula menggunakan Scratch. Bagi memulakan projek, kita perlu menetapkan pemula dalam menu events. Terdapat beberapa blok dalam menu events yang boleh dipilih sebagai pemula. Antaranya, yang pertama,
when flag click. Okey, apabila pemula ini digunakan, sprite akan beraksi apabila ikon flag diklik. Okey, pemula yang kedua pula ialah when space key press. Okey, sprite akan beraksi apabila kekunci bar palang iaitu space bar diketik. Maknanya bila kamu tekan space bar, sprite tu akan beraksi. Okey, dan yang ketiga, when this sprite click. Okey, sprite akan beraksi apabila cursor dibawa kepadanya dan diklik. Bagaimanakah caranya untuk menggerakkan objek? Kita perlu menggunakan blok yang terdapat dalam menu motion yang terdapat pada tab scripts. Blok ini membolehkan sprite bergerak bergantung pada nilai langkah yang telah ditetapkan. Okey, langkah-langkahnya ialah, yang pertama, kita pilih kategori blok events, kemudian kita pilih blok atur cara when flag click. Kemudian kita letakkan atur cara ini di scripts area. Kemudian yang kedua, kita pilih kategori bloknya ialah motion. Kemudian kita pilih blok atur cara move 10 steps. Kemudian kita letakkan move 10 steps ni di bawah when flag click itu tadi. Okay, selepas itu, untuk melihat sprite kita beraksi, kita perlu menekan button flag. Seterusnya, bagaimanakah caranya untuk kita memasukkan dialog? Okay, kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu looks pada tab scripts. Blok ini membolehkan dialog dimasukkan pada objek yang dipilih. Kita juga boleh menulis teks dialog yang hendak dimasukkan pada objek. Mari kita lihat bagaimanakah langkah-langkah untuk memasukkan dialog. Okey, langkah yang pertama, pilih kategori blok events. Kemudian pilih when flag click. Kemudian pilih kategori blok looks. Dan kita pilih say hello for 2 seconds. Kemudian kita tekan flag untuk melihat sprite kita beraksi. Okey, kita boleh lihat paparan hello pada sprite ini dipaparkan. Okey, kamu juga boleh menukar dialog pada arahan itu tadi. Okey, contohnya okey, selepas kita type, kita tekan flag. Okey, apa khabar Malaysia? Okey, seterusnya bagaimanakah memasukkan bunyi? Kita perlu memilih blok yang terdapat dalam menu sound pada tab scripts. Blok ini membolehkan bunyi dimasukkan pada objek yang dipilih. Kita juga boleh memilih pelbagai jenis bunyi yang bersesuaian yang terdapat pada menu sound tersebut. Okey, tetapan asal. Untuk makluman kamu, tetapan asal bagi bunyi dalam Scratch ialah bunyi meow. Kita boleh memilih bunyi baharu dengan memilih bunyi lain yang terdapat dalam senarai sound library tersebut. Mari kita lihat apakah langkah-langkah untuk memasukkan bunyi dan memilih bunyi baharu. Okey, langkah yang pertama ialah pilih blok events. Kemudian kita pilih blok atur cara when flag click. Kemudian kita klik pada sound dan kita letak play sound meow.
Mari kita lihat langkah yang seterusnya untuk memasukkan bunyi baharu. Untuk memilih bunyi yang baru, kita klik pada tab sound. Okey, kemudian kita choose sound from library. Okey, ada banyak paparan sound kat sini. Kita pilih animal. Kemudian kita klik dekat bunyi, cuba kita dengar bunyi yang akan kita pilih nanti. Okey, kita klik pada horse dan klik OK. Kemudian tekan balik pada tab script itu tadi. Okey, dengar tak? Masih belum tukar lagi ya. Maknanya pada menu script, iaitu pada cara play sound tadi, pada meow tu, kita kena tukar kepada bunyi horse. Okey, mari kita dengar bunyi. Okey, nampaknya bunyi telah pun ditukar daripada bunyi meow kepada bunyi horse. Okey, sekarang kita hendak pilih bunyi birthday. Kita pergi pada tab sound tadi, kemudian kita klik pada music loops, kemudian kita play pada birthday. Kita dengar lagu itu dahulu. Okey, kemudian kita pilih birthday dan kita klik OK. Kemudian pada skrip, pada cara play sound tadi, kita pilih birthday. Okey, kita cuba tekan flag. Seterusnya ialah memasukkan objek baharu. Kita perlu memilih pelbagai jenis sprite yang terdapat dalam sprite list. Kita dapat pelbagai pilihan sprite apabila kita klik dalam ikon choose pada sprite from library. Okey, objek atau sprite baharu juga boleh dimuat naik daripada file dengan memilih upload sprite from file. Okey, mari kita lihat paparan seterusnya, cara-cara untuk memilih sprite. Baiklah, mula-mula pada paparan sprite list ini, kita klik pada new sprite. Okey, kemudian kita klik pada animals contohnya. Okey, sekarang kita boleh pilih apakah sprite yang kita suka. Okey, contohnya butterfly. Okey, kita klik OK dan butterfly terus ada di paparan sprite list. Nampaknya murid-murid, kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Di akhir pelajaran, cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengaturcaraan. Yang kedua, menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu dalam perisian pengaturcaraan. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Cikgu harap kamu akan dapat sesuatu daripada tontonan video cikgu tadi. Jangan lupa untuk menekan button subscribe dan juga menekan tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video cikgu yang akan datang nanti. Sehingga bertemu di lain masa dan ketika. Bye!